Ada satu slide lagi. Tak. Dalam ayat ni mana isti'arah? Ya, soalan saya dalam ayat tadi, mana isti'arah? Manakala Mana untuk contoh yang kedua pula ialah dalam mana surah Al-Ibrahim isti'arah? ayat 1. A'udzubillahi Akram, minasyaitonirrajim. tak dengar Alif Lam Ra. Saya nak tanya Kitabun kumpulan 5, mana anzalnahu isti'arah? ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Akram tak dengar. Surah Ibrahim ayat 1. Kedua-dua ayat di atas menggunakan lafaz Kumpulan 5 perempuan tolong iaitu jawab. dalam Mana iaitu isti'arah ad-dalalah dalam contoh jika yang diberikan? dibandingkan dengan gelap gelita, maka dia menggantikan Dia tak dengan dengar. az-zulumat, digugurkan Ya, musyabbah dia tak dan dapat dengar. disebut lafaz musyabbah bih mengikut gaya bahasa isti'arah tasrihiyah. Sementara hidayah iaitu al-huda dibandingkan dengan cahaya Akram. iaitu an-nur, digugurkan musyabbah dan disebut Telefon lafaz dia. musyabbah bih mengikut gaya bahasa isti'arah tasrihiyah. Akram boleh dengar tak? Akram, ada soalan daripada Ustaz. Akram boleh dengar. Telefon dia sikit. Soalan saya, tadi isti'arah tasrihiyah. Tadi bagi contoh. Kemudian, mana isti'arah tasrihiyah dalam contoh yang diberikan? Ustaz dengar ke soalan saya, Ustaz? Suara Akram saya dengar. Akram dengar tak saya? Akram tak dengar kot. Soalan saya, dalam contoh diberikan tadi, Allahu waliyul ladzina amanu tu, mana isti'arah tasrihiyah? Mana isti'arah tasrihiyah? Ustaz, Mana isti'arah tasrihiyah? Dalam ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Dalam ayat tu mana isti'arah tasrihiyah? Ustaz, boleh saya wakilkan untuk jawab? Tolong jawablah. Tolong jawab. Sebab saya nak semua pelajar yang tengok ni faham mana isti'arah tasrihiyah. Mana? Okey, baik. Dalam ayat ini, isti'arah yang boleh kita isti'arah nampak ialah tasrihiyah tu dia dalam lafaz musyabbah bih. Mana lafaz musyabbah bih dalam ayat ini? Mana lafaz musyabbah bih dalam ayat ini? Ustaz, boleh saya teruskan untuk wakilkan menjawabnya? Suara saya jelas tak? Kurang jelas, Ustaz. Kurang.
Okey, Ustaz dengar ke suara saya, Ustaz? dengar. Oh, Macam mana lafaz musyabbah bih dalam ayat berkenaan? lafaz musyabah bih ma surihu fiha bil lafzi musta al musta'aru minhu. Musta'aru minhu. Nah, itu contoh dia dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Seterusnya dalam contoh yang kedua iaitu surah Ibrahim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya boleh dengar dengan jelas ya? Kitabun anzalnahu Sekarang ilaika baru litukhrijan boleh dengar dengan nasi jelas, minaz Ustaz. zulumati ilan nur. Kedua-dua ayat di atas menggunakan lafaz kekufuran, iaitu okey Ustaz. Yang musyabah bihnya iaitu musyabah bih adalah az-zulumat, iaitu pada dalam contoh pertama tadi al-musyabah bihnya iaitu adalah az-zulumat. Okey, saya teranglah. Isti'arah tasrihiyah dan juga isti'arah makniyah berdasarkan pembahagian dari sudut musyabbah bih disebut ke tak sebut. Okey. Dia ada pembahagian isti'arah. Yang pembahagian yang pertama dari aspek musyabbah bih. Sebut ke tak sebut. Kalau sebut dipanggil tasrih, maknanya jelas. Kan kita kata ini qaul sarih. Kita biasa dengar hadza qaulun sarihun. Ini qaul yang sarih, ini qaul yang jelas. Ra'yuka sarih. Ra'yuka sarih. Pandangan awak jelas. Jadi apa yang jelas? Musyabbah bih. Sebab apa jelas? Disebut dengan jelas. Jadi isti'arah tasrihiyah, isti'arah yang disebut dengan jelas, musyabbah bih. Dalam ayat tadi, cuba tengok dalam ayat yang mula-mula tadi, dikeluarkan mereka daripada kegelapan ke cahaya. Dikeluarkan mereka, maknanya Allah mengeluarkan orang-orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi kegelapan itu musyabbah bih. Dia tak sebut musyabbah. Ya, tapi musyabbah bih jelas nampak ada. Jadi bila jelas musyabbah bih, maka itulah tasrihiyah, dijelaskan. Jadi Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman ni daripada kegelapan kepada cahaya. Maksudnya keluar daripada kejahilan. Jadi kejahilan tu diumpamakan sebagai kegelapan kepada keilmuan ataupun kebenaran. Keilmuan ataupun kebenaran itu diumpamakan sebagai an-nur. Jadi kalau kita tengok tashbih, al-jahlu kaz-zulumat. Al-jahlu kaz-zulumat fi ad-dalal. Kejahilan seumpama kegelapan. Ciri persamaan dia apa? Kejahilan dengan kegelapan.
kesesatan lah. Pasal kejahilan bila tak tahu jalan contohnya, sesat lah. Begitu juga kegelapan, berjalan dalam gelap. Tak nampak apa-apa, berjalan dalam gelap, sesat lah. Itu ciri persamaan dia antara al-jahlu dengan az-zulumat. Jadi Allah mengeluarkan orang beriman ni daripada apa? Sebenarnya bukan daripada gelap malam, daripada kejahilan. Cuma tak disebut kejahilan, disebut musyabbah bih, iaitu zulumat. Begitu juga kepada keilmuan. Ilmu ini seperti cahaya dari sudut memberi petunjuk, menunjuk jalan ni supaya tak sesat. Al-hidayah. Jadi di sini musyabbah dihazaf, tidak disebut. Az-zulumat itu maksudnya al-jahlu. An-nur itu ialah al-ilmu. Ya. Jadi tidak disebut musyabbah, disebut musyabbah bih. Faham tak? Faham tak? Faham ya? Pasal bukan az-zulumat di sini bukan makna asal, makna pinjam. Bukan makna asal, makna pinjam. Dia pinjam makna yang dikehendaki di sini ialah bukan zulumat malam. Tapi di sini maksudnya al-jahlu. Kalau kita guna tashbih, al-jahlu kal-zulumat, al-ilmu kan-nur. Jadi itulah dia musyabbah tak sebut di sini, sebut musyabbah bih, iaitu az-zulumat dan juga an-nur. Jelas nampak musyabbah bih. Jadilah inilah dipanggil isti'arah tasrihiyah. Isti'arah yang jelas menyebutkan musyabbah bihi. Jadi contoh yang kedua, tengok. Contoh yang kedua. Kedua ialah Yang ini ke Ustaz? contoh yang kedua surah Ibrahim ayat 1 iaitu Sama jugalah. Tak apa, sama juga. Tak apalah, sama juga az-zulumat dan juga an-nur. Jadi musyabbah dia al-jahlu dan juga al-ilmu. Musyabbah bih az-zulumat dan juga an-nur. Okey. Ini isti'arah tasrihiyah. Cuba bagi isti'arah yang kedua dari sudut sebut tak sebut musyabbah bih, iaitu isti'arah makniyah. Ya. Boleh terang isti'arah makniyah pula? isti'arah makniyah ni isti'arah makniyah ni dinamakan sedemikian dengan lafaz disebabkan lafaz musyabbah bih, iaitu musta'armin. Iaitu lafaz ni dia digugurkan dan disimbolkan dengan sesuatu yang melaziminya yang merupakan ungkapan untuk al-qarina bagi isti'arah ini. Dia dinamakan isti'arah takhiliyah, iaitu kalau dalam Ada bahasa slide Melayu dia isti'arah makniyah. Ni isti'arah makniyah. Okey, contoh dia. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Ni sebenarnya part saya tapi Akram dah masuk sikit. Saya jelaskan contoh dia terus boleh? Teruskan. Okey, tak pun saya start dari awal lah Ustaz. Boleh.
Yang maksud istiarah makiniyah ni ialah istiarah yang digugurkan musyabah bihnya tetapi disebutkan salah satu sifat musyabah bihnya secara ringkasnya sebenarnya musyabah makiniyah ni adalah sembunyikan. Maknanya disembunyikan padanya iaitu sebutan musyabah bih, maka musyabah bih dia tu tidak disebut. Manakala makiniyah ni akan menyebut sesuatu daripada perkara yang lazim bagi musyabah bih asal. Maksudnya dalam istiarah makiniyah ni kita hanya sebutkan sesuatu perkara yang lazim bagi musyabah bih, maka tidak disebut musyabah bih melainkan hanya menyebut musyabah saja. Jadi saya terus ke contoh. Contohnya adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya Islam ala khamsi. Musyabah bih yang disembunyikan pada asalnya adalah al-bina yang bermaksud pembangunan. Jadi hadis ni mengeluarkan sesuatu sifat yang lazim bagi al-bina iaitu bunya yang maksudnya yakni didirikan. Contoh yang kedua adalah wafidnahum lahfidnahuma. Lahzul ni maksudnya adalah dan kurangkanlah bagi mereka sayap kehinaan kerana rahmat. Jadi musyabah B yang disembunyikan pada asalnya adalah at-ta'i, burung, dan telah mengeluarkan satu sifat yang lazim bagi musyabah B-nya iaitu junah. Lahu wahfid lahu junah. Junah tu yang bermaksud sayap. Okey, saya tambah sikit. Isti'arah ada pembahagian yang pertama, isti'arah tasrihiyah dengan makniyah. Kalau tasrihiyah tadi nampak jelas ada musyabah bih disebut. Isti'arah yang kedua makniyah. Isti'arah yang tak sebut musyabah bih tapi didatangkan sifat musyabah bih itu. Dia tak sebut tapi kena adalah sifat musyabah bih itu supaya orang faham. Contoh yang pertama tadi, bunyi Islamu ala khamsin. Soalannya, Islam itu seumpama satu binaan. Jadi bunia itu salah satu binaan, mesti dibina. Binaan kan, mesti ada proses pembinaan, perbuatan bina. Okay. Yang kedua, rendahkanlah kepada kedua ibu bapa kita dengan sayap kerendahan. Dengan sayap kerendahan, soalannya kita diumpamakan dengan sayap, ada sayap burung lah. Diumpamakan kita ni biarlah jadi macam burung, supaya kepada ibu bapa tu kita lindungi mereka dengan sayap kita. Soalannya kita ni macam burung, ada sayap, kedua ibu bapa kita tu, kasih sayang kita tu kita naungkan dengan sayap kita. Naungkan kedua ibu bapa dengan sayap kerendahan diri. Soalannya manusia itu sebagai burung. Jadi tidak disebut burung tapi didatangkan sifat burung itu iaitu sayap. Begitu juga dalam ayat, kalau tengok dalam surah Maryam, ayat Nabi Zakaria, mengatakan dalam Muzakirah ada, telah menyinari rambutku dengan uban. Telah menyinari rambutku dengan uban. Jadi, uban tu diumpamakan dengan cahaya. Menyinari ni kan mesti cahaya. Malam tidak menyinari. Yang menyinari ialah cahaya. Jadi telah menyinari kepalaku dengan uban. Jadi diumpamakan uban tu dengan cahaya. Soalannya uban tu cahaya di kepala. Dengan perkataan telah menyinari kepalaku dengan uban. Jadi ayat ni uban seumpama cahaya. Cuma tidak disebut. Uban itu musyabah kan? Musyabah bih ialah cahaya. Macam tadilah Muhammad seperti singa. Muhammad tu musyabah.
Singa itu musyabah bih. Jadi uban seumpama cahaya, uban itu musyabah. Musyabah bih cahaya tapi tak disebut cahaya. Tidak disebut. Itu isti'arah makniyah. Tak disebut. Tapi didatangkan sifat cahaya itu, iaitu menyinari. Itulah isti'arah makniyah. Okay. Jadi pembahagian isti'arah dari sudut jelas tak jelas, musyabah bih ada dua. Sebut tak sebut musyabah bih tu. Satu isti'arah tasrihiyah, dia sebut dengan jelas. Yang kedua, dia tak sebut tapi didatangkan sifat musyabah bih. Itu namanya isti'arah makniyah. Jadi kena bacalah, tengok contoh-contoh supaya anda lebih faham. Okey, seterusnya pembahagian yang seterusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dengar suara saya? Dia dengar-dengar. Okey, seterusnya isti'arah al-murasyahah. Isti'arah murasyahah ialah zukira ma'ahu mula'an musyabah bih, iaitu isti'arah yang disebutkan tanda musyabah bihnya. Tapi sebelum tu ada isti'arah asliyah, isti'arah tab'iyah. Yang tu yang bawah daripada ni Ustaz. Oh, bawah dia ni, lepas pada ni Betul. Okey. Okey. Baik. Teruskan. Okey, sebagai contoh isti'arah al-murasyahah ni seperti dalam ayat surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika allazina ishtaru dhalalatan bil huda fama rabihat tijaratuhum. Maksudnya ialah mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Dekat sini pertukaran al-istibdalu dibandingkan dengan perkataan al-ishtira'u, iaitu membeli, telah digugurkan musyabah dan disebut lafaz musyabah bihnya mengikut gaya bahasa isti'arah at-tasrihiyah. Ungkapan ayat fama rabbihat tijaratuhum menjadi sifat kepada musyabah bih, dan isti'arah ini dinamakan sebagai isti'arah al-murasyahah. Dengan bahasa yang mudah, isti'arah murasyahah ialah apa? Dengan bahasa yang mudah. Dengan bahasa yang mudahnya, isti'arah ini disebut tanda musyabah bihnya, iaitu tanda musyabah bih. Bukan disebutkan sifat-sifat sifat-sifat yang berkaitan dengan musyabah bih itu. Disebutkan kesan dia, mulaim, disebut kesan dia. Diberi penerangan lanjut. Selepas isti'arah tu ada lagi penerangan yang merujuk kepada musyabah bih. Jadi dalam ayat ini isti'arah tasrihiyah. Sebab apa? Musyabah bih disebut dengan jelas kan. Mereka membeli kesesatan. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Maksudnya mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Kesesatan tu ialah kekufuran. Al-hidayah tu ialah al-Islam. Jadi membeli tu pula satu perniagaan lah. Soalannya ini satu perniagaan. Pasal jual beli perniagaan lah. Nak menunjukkan mereka sanggup jual. Mereka sanggup beli kesesatan dengan kebenaran. Kita ada duit, macam kita ada duit, kita pergi kedai, kita tengok kasut. Kalau kita tak suka kasut tu, kita tak tukar kasut tu dengan duit kita. Kita simpan duit kita, kita sayang duit kita kan. Kita tak beli benda yang tak perlu. Kalau kita berjalan-jalan, kita jumpa baju, kita rasa baju ni cantik dan kita perlu. Kita sanggup tukar kan. Tukar dengan duit kita. Kita ambil baju dan kita bagi kepada penjual itu duit. Kita beli dengan duit. Jadi orang-orang tidak beriman ni, Tuhan kata, dia sebenarnya ada dah Islam. Sampai dah kepada dia Islam. Nabi dah sampai kepada Islam, kepada mereka Islam. Tapi mereka sanggup menukar, beli kesesatan dengan jual Islam tu. Tukar. Dia ada Islam, sampai dah dakwah,
Tapi dia tak nak, dia tak suka. Dia sanggup beli kesesatan itu dengan Islam. Jadi ini dianggap satu tijarah. Jual beli kan, tijarah. Jadi Tuhan kata tidak untung perniagaan mereka ini. Tidak untung perniagaan mereka ini. Jadi ada dalam ayat tadi ada musyabbah bih, ad-dalal dan juga mana kataan syira' ishtarawud dalala billah. Perkataan faham tidak untung perniagaan mereka. Tidak untung perniagaan mereka. Bukan ad-dalal huda ni. Dia perkataan ishtarau. Ishtarau ini seolahnya bila ada ishtarau tijarah. Tijarah. Maknanya urusan mereka tu bila sampai Islam kepada mereka, mereka sanggup membeli. Jadi jual beli ini satu perniagaan. Jadi mereka seolah dalam satu perniagaan menolak Islam itu sebagai satu perniagaan. Jadi at-tijarah, musyabbah bihi itu ialah apa? Asyira' itu musyabbah bih, asyira'. Kemudian didatangkan sifat ataupun kesan daripada syira' ini iaitu tak untung. Perniagaan macam ni tak untung. Jadi kalimah selepas tu ada tu. Tidak untunglah perniagaan mereka ini. Ini murasyahah. Disebut mulaim. Kita panggil al-mulaim. Mulaim. Tidak untung perniagaan mereka, itu mulaim. Bagi musyabbah bihi. Musyabbah bihi adalah asyira'. Ya. Okey, teruskan. Tak dengar suara. Dengar. Seterusnya ialah isti'arah mujarradah. Isti'arah mujarradah ialah isti'arah yang disertai dengan kata-kata yang sesuai dengan musyabbahnya. Seperti contoh, yu'adduna tahiyyata min ba'idin ila qamarin minal iwanin ba'din. Maksudnya, mereka memberi penghormatan dari jauh kepada bulan, yakni pemimpin yang bersemayam di singgah sana. Okey, al-mamduh, orang yang dipuji, diumpamakan dengan al-qamar, bulan. Digugurkan musyabbah al-mamduh itu dan disebut lafaz musyabbah bih al-qamar. Lafaz ini disertai dengan lafaz minal iwanin ba'din, bersemayam di singgah sana, iaitu sesuai dengan musta'ar itu ataupun musyabbah al-mamduh, orang yang dipuji dan dinamakan isti'arah mujarradah. Okey, teruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz? Ya, dengar. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya saya akan bentangkan itu isti'arah mutlaqah. Baik, secara umumnya isti'arah mutlaqah ini boleh dikatakan ataupun dipanggil sebagai bebas. Kenapa dipanggil sebagai bebas? Iaitu dia juga mulaimun, iaitu bersesuaian, tetapi dia berbeza dengan murasyahah dan mujarradah, di mana murasyahah dia mulaimun musyabbabi ataupun musta'ar minhu, manakala mujarradah pula dia mulaimun juga, iaitu bersesuaian, tetapi bersama dengan musyabbah iaitu musta'ar lahu. Manakala untuk isti'arah mutlaqah pula dia mulaimun juga, iaitu bersesuaian, akan tetapi dia bersesuaian dengan musyabbah dan musyabbabi. Kemudian dia juga bersesuaian di mana tidak disebutkan musyabbah dan musyabbabinya. Okey, seterusnya mutlaqatun wa tarsyihu minal itlaqi wa tarsyihu ablagu minal itlaqi ablagil minat tajrid. Wal musta'ar
wal musta'an lahu litlaqi anil tajrid. Okey, tak apa. Okey, mutlaqatun tusamma bizalika liitlaqiha an taqyidi bi syai'in min mulaimati musta'ar minhu wal musta'ar lahu. Di sini dia nak katakan seperti tadi, di mana mutlaqatun ini dia bersesuaian dengan musyabbah dan musyabbabi. Di mana ada dua perbahagian, iaitu dia boleh berada di mana tidak ada kedua-duanya, iaitu tidak ada musyabbabi dan musyabbah, dan juga dia juga boleh ada musyabbah dan musyabbabi, iaitu musta'ad, musta'lahu dan musta'ad minhu. Kemudian wa tarshihu istimaluhu ala timami mubalaghati fi tashbih. Di sini dia nak katakan di mana secara ringkas dia tahap kesempurnaan mubalaghah tersebut. Dia nak katakan di sini iaitu ablaghu ay aqsaru mubalaghah. Nak dikatakan bahawa tarsyih ini kesempurnaan mubalaghah tersebut lebih balik, ataupun nak katakan tahap itu lebih tinggi lah mubalaghah dalam tarsyih ini. Kemudian untuk minal itlaqi mustamili alal mubalaghati fi tasbih, iaitu untuk tahap yang kedua iaitu itlaq ataupun mutlaqah. Tadi yang pertama tarsyih, kemudian yang kedua iaitu mutlaqah. Dia punya tahap mubalik bagi kesempurnaan mubalaghah tersebut. Untuk yang terakhir iaitu minal tajrid mustamili alal du'afi mubalaghati fi tasbih. Untuk yang terakhir iaitu tajrid, di mana tadi mutlaqah ataupun itlaq, yang ketiga, tahap yang ketiga mubalaghah, kesempurnaan mubalaghah tersebut iaitu tajrid. Jadi yang pertama, tahap yang pertama iaitu tarsyih, kedua iaitu itlaq, yang ketiga tajrid. Next Aidin. Okey, untuk contohnya iaitu nahwu surah Al-Baqarah ayat 27 iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim yaqduna ahdillah, iaitu bermaksud iaitu orang-orang yang merombak ataupun mencabuli perjanjian Allah sudah diperteguhkannya. Jadi kat sini kalimat isti'arah ni iaitu yang kuduna ataupun nakdun, iaitu musyabbabi dia. Di mana kalimat ini boleh juga bermaksud seperti meleraikan. Jadi kat sini kita gunakan kalimat ini, meleraikan ini kita samakan dengan perkataan iaitu membatalkan, iaitu ibtal, dengan meleraikan ikatan tali. Jadi antara ibtal iaitu membatalkan dengan yakdun iaitu meleraikan ataupun mencabuli tadi, persamaan ni adalah di mana dia adalah dari sudut kedua-duanya menghilangkan. Kenapa kita katakan menghilangkan? Kerana yang kudu iaitu meleraikan, di mana kita meleraikan tali ataupun meleraikan perjanjian, maka akan hilanglah perjanjian tersebut. Kemudian untuk ibtal iaitu membatalkan perjanjian, maknanya perjanjian tersebut akan hilanglah di situ. Dia nak kata kat situ. Jadi jadi kat sini dia nak katakan dia hazafkan musyabbah, iaitu apakah musyabbah tersebut, iaitu ibtal tadi, iaitu membatalkan. Kemudian digantikan pula dengan musyabbabi, iaitu yang kuduna ataupun nakdun tadi, iaitu meleraikan. Jadi apabila kita buang musyabbah iaitu ibtal tadi dan tinggalkan musyabbabi tadi iaitu yang kuduna, maka dipanggil sebagai isti'arah tasrihiyah, seperti yang diterangkan oleh Ustaz tadi. Kemudian adakah isti'arah ini tarsyih ataupun tidak? Maka jawapannya tidak, kerana tiada kalimat yang menguatkan lafaz musyabbah. Manakala adakah isti'arah ini tajrid? Maka juga tidak, kerana tiada kalimat yang menguatkan musyabbabi. Jadi apabila tiada kalimat tarsyih dan tiada juga kalimat tajrid, maka dipanggil sebagai al-isti'aratu mutlaqah. Maka pembatalan perjanjian ini dibandingkan dengan memutuskan tali ataupun meleraikan tali tadi, iaitu di mana digugurkan musyabbah dan disebutkan lafaz musyabbabi. Itu dengan mengikut gaya isti'arah tasriyah tadilah. Maka di sini boleh kita faham di mana kita tidak boleh iktibarkan satu lafaz itu tarsyih ataupun tajrid, melainkan sempurnanya isti'arah ataupun disebutkan qarinah, iaitu dalil ataupun alamat yang memalingkan daripada makna hakiki atau makna majazi. Jadi dalam ayat ini Al-Quran ini yang kuduna ahdullah ini
Qarinah dia mengatakan yang kudu ni adalah makna majazi iaitu ahdullah lah. Di mana yang kudu ni merupakan makna majazi, bukan makna hakiki. Next. Kemudian seterusnya iaitu waqad yastami'u tarsyih wa tajridi fatakunu ista'arati fi quwwati mutlaqah ka qauluhu. Jadi kat sini dia nak katakan kadang-kadang juga tadi kita cakap apa ni terkadang-kadang isti'arah mutlaqatun ini juga terhimpunnya tarsyih dan tajrid di dalam satu isti'arah mutlaqatun itu tersebut. Sebagai contoh iaitu puisi Zuhair bin Abi Sulmah, ladayya asadin syaki silahi muqazzafin lahu libadun azfaruhu lam tuqallib. Jadi kat sini maksud ladayya itu di sisi singa, syaki silah iaitu yang membawa senjata, muqazzifun yang meluru terus ke medan peperangan, lahu libadun yang mempunyai surai ataupun yang keliling muka dia tu yang rambut tebal-tebal tu yang dekat tengkuk singa tu kan. Kemudian yang lebat, kemudian azfaruhu iaitu kukunya yang tidak dipotong, lam tuqallami. Jadi nak masuk kat sini bahawanya puisi ni maknanya pahlawan yang gagah, berani membawa senjata dan meluru ke medan peperangan. Dan dibandingkan dengan seekor singa yang mempunyai surai tadi tu yang tebal tu, yang lebat, dan kukunya yang tidak dipotong. Jadi kat sini di mana kalimat tarsyih dan kalimat tajrid. Maka kalimah lahu libadun azfaruhu lam tuqallami merupakan kalimat tarsyih. Manakala syaki silah adalah tajrid. Terus ada lagi tak idea? Okey, jadi kat sini dia nak katakan bahawasanya tadi kan dia dah kata isti'arah mutlaqatun ini kadang-kadangnya terhimpun satu isti'arah itu tajrid dan tarsyih. Jadi kat sini dia dah katakan bahawa syaki itu merupakan tamisilah, merupakan tajrid. Syaki silah tu merupakan kalimat tajrid. Kemudian wa qauluhu lahu libadun ila akhir sehingga habis merupakan kalimat tarsyih. Kemudian dia katakan wa haza intasawaya. Dia katakan di sini bahawa untuk isti'arah mutlaqatun ini, jika terdapat satu kalimat tarsyih dan satu juga kalimat tajrid di dalam isti'arah tersebut, maka itu dipanggil sebagai isti'arah mutlaqatun. Akan tetapi jika terdapat lebih, contohnya fa in zada ahaduhuma alal akhir kira ala ahru, jika terdapat kalimat tarsyih lebih daripada kalimat tajrid ataupun kalimat tajrid lebih daripada kalimat tarsyih, sebagai contoh terdapat 3 kalimat tarsyih di dalam isti'arah itu dan terdapat 1 kalimat tajrid, maka fal ibratu bil zaid, maka dia akan dikira sebagai isti'arah murasyahah. Kenapa dikirakan sebagai isti'arah murasyahah? Kerana kalimat tarsyih tersebut lebih banyak, lebih kuat daripada kalimat tajrid. Maka syaki silah adalah sifat musyabbah iaitu musta'ar lahu, manakala lahu libadun ila akhir adalah sifat musyabbah bih iaitu musta'ar minhu. Sekian dari Ustaz. Okey, jadi istiarah pembahagian dia sebut. Pembahagian dari segi sebut mulaimah, sifat-sifat hasil daripada istiarah tadi. Jika mulaimah merujuk kepada musyabbah bih, itu tasyrihi, murasyahah. Kalau merujuk kepada musyabbah bih, musyabbah mujarradah. Kalau mutlaqah dia agak kompleks sikit lah. Cuba tengok contoh-contoh supaya anda lebih faham. Dia memang kena tengok contoh ya. Kena tengok contoh supaya kita dapat banding antara murasyahah
mujarradah dengan mutlaqah. Okay, next. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ana Muhammad Aidil bin Abdul Halim. Nombor metrik 057729. Hari ini Ana membentangkan tentang al-isti'arah, yang pembahagian isti'arah dari segi lafaz al-musta'ar, iaitu lafaz yang dipinjam daripada kamus, ataupun lafaz yang digunakan dalam isti'arah itu kita nak bahagikan ia dalam isti'arah jenis yang mana. Baik, sebelum itu saya akan terangkan tentang isim jamid dan juga isim mushtaq. Yang mana isim jamid dan isim mushtaq ni digunakan secara langsung di dalam kedua-dua jenis di dalam al-isti'arah bi'atibari al-musta'ar. Baiklah, yang pertama isim jamid, untuk kita lebih faham, ialah satu isim yang digunakan untuk menyebut suatu nama tertentu dan diambil dari perubahan bentuk dalam tasrif fi'il. Maksud di sini ialah satu isim yang mana isim itu bukannya daripada bentuk asalnya, ia diambil daripada tasrif fi'il. Contoh tasrif fi'il yang kita pernah belajar ialah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan sampai habis. Itu merupakan satu tasrif fi'il, yang mana di dalam tasrif fi'il itu kita boleh letakkan satu isim yang mana isim itu akan menjadikan ia sebagai fi'il yang terbentuk. Contohnya kita ambil satu isim, iaitu karimun. Karimun bermaksud mulia. Apabila kita letakkan ia di dalam salah satu di dalam tasrif fi'il, contohnya kita ambil tasrif fi'il fa'ala, kita akan letakkan karimun di dalam tasrif fi'il fa'ala. Karama yukarimu mukaramatan, iaitu yang bermaksud saling memuliakan. Karama yukarimu mukaramatan, iaitu yang bermaksud saling memuliakan. Itu merupakan isim jamid, isim yang dia ambil ataupun yang digunakan untuk membentuk sesuatu fi'il yang lain. Untuk isim Isim jamid ke isim mushtaq? Isim mushtaq maksudnya isim yang diambil daripada fi'il. Mushtaq, isim yang diambil daripada fi'il. Isim jamid ialah isim yang beku. Dia tak berubah-ubah. Silap Ustaz, silap. Tertukar dia. Isim jamid ada sebut kat situ. Tajuk tu tertukar. Isim mushtaq ialah yang macam talibun. Dia diambil daripada fi'il talaba. Alimun daripada alima, diambil daripada fi'il. Itu isim mushtaq, isim yang dipecah kata nama terbitan daripada fa'il. Isim jamid ialah isim yang tak berubah-ubah, macam Syamsun, Asadun, dia tak ambil daripada fa'il. Jadi dari sudut jenis lafaz pula, isti'arah yang menggunakan lafaz isim jamid ataupun isim mushtaq terbagi pada dua, asliyah dan juga tab'iyah kan. Cuba tengok. Cuba tengok. Cuba tengok asliyah. Al-isti'arah al-asliyah dan juga al-isti'arah at-tab'iyah. Kalau lafaz tu, yang ini pembahagian dari sudut jenis lafaz pula. Kalau lafaz tu isim jamid, dia asliyah. Kalau lafaz itu isim mushtaq, dia tab'iyah. Cuba tengok contoh isti'arah asliyah, contoh dia. Al-asadu yakhtubu amaman nas. Jadi al-asadu ini isim jamid. Dia tak daripada fa'il. Al-asadu isim jamid. Dia isim jamid yang tak berubah. Bukan diambil daripada fa'il. Seperti
al-asadu, al-qamaru, al-wirdah. Banyak kata nama yang merupakan isim jami' yang tak ada tasrif. Yang kita senangnya dia tidak ditasrifkan. Pasal tu dia panggil isim jami', dia tak berubah-ubah. Cuba tengok isti'arah tab'iyah. Contoh. Isti'arah tab'iyah. Isti'arah tab'iyah. Okey. Apabila senyap daripada Musa akan kemarahannya. Senyap, reda lah. Jadi kemarahan tu tak senyap, bukan macam manusia. Jadi kemarahan tu dianggap macam sifat macam sifat manusia ya, senyap, boleh bising, boleh senyap. Jadi ghadab tu musyabbah bihi ialah macam manusia. Sebab manusia sifat dia sakata, ada sifat dia kadang-kadang dia senyap, kadang dia bising. Jadi ghadab ni macam insan pula. Musyabbah bih macam insan lah. Musyabbah bih insan. Kemarahan tu macam manusia. Boleh senyap, boleh bising. Jadi di sini bila senyap daripada Musa akan kemarahannya. Kita kata reda lah. Tapi perkataan sakata ni maknanya senyap. Ya? Jadi disebut musyabbah bih tidak dijelaskan. Cuma didatangkan sifat musyabbah bihi, iaitu sakata. Jadi ini isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah yang kita belajar awal tadi. Dan perkataan mana yang tab'iyah? Tengok. Dalam sakata ini. Sakata. Musyabbah bihi as-sukut min sifatil insan. Kalau di sini kata musyabbah bihi as-sukut. Sakata itulah dia fa'il kan. Boleh ditasrifkan. So ini kita perkataan sakata tadi isti'arah tab'iyah. Contoh lain? Ada Ustaz. Itu je. Ni bahagian lain. Tak apa. Boleh tengok contoh-contoh lain dalam muzakirah. Cuma pembahagian dia ialah kita perlu faham tab'iyah ini perkataan yang digunakan itu boleh ditasrifkan. Kalau asliyah yang tidak ditasrifkan. Boleh tengok contoh. Baik. Saya rasa kita selesailah ini. Tak ada dah alaqah apa? Isti'arah tamthiliyah. Isti'arah tamthiliyah macam mana? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menerangkan bahagian isti'arah tamthiliyah. Bahagian isti'arah tamthiliyah ni kita perlu memahami terlebih dahulu iaitu tashbih tamthil dan isti'arah. Isti'arah apa tu? Ia tashbihun hudzifa ahadu tarafaihi fa'alaqatuha al-musyabihah daiman. Yang maksud isti'arah adalah tashbih yang dibuang salah satu tarafnya, maka alaqah pada isti'arah adalah musyabah, iaitu unsur kesamaan selamanya. Yang kedua iaitu tashbihun tamsil, iaitu makna dia huwa ma kana wajhu syabihi fihi suratan muntaza'atan min muta'adidin. Yang maksud dia tashbih tamsil adalah tashbih yang keadaan wajah syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Sebagai contohnya kita boleh tengok al-ilmu bila contoh tashbih tamsil lah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, iaitu makna dia ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Itu seterusnya kita pergi pada makna isti'arah tamsiliyah.
Isti'arah tamsiliyah iaitu tarkibun isti'mila fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqati al-musyabahah ma'a qarinah mani'ah min iradah ma'nahu al-asli. Iaitu maksud dia isti'arah tamsiliyah adalah susunan kalimah yang digunakan bukan pada tempatnya, bukan nama aslinya lah, kerana alaqah musyabahah serta ada qarinah, iaitu alasan yang mencegah untuk difahami dengan makna yang asli. Secara mudahnya kita boleh faham isti'arah tamsiliyah itu ialah tashbih tamsil yang dibuang musyabahnya, ataupun boleh kita fahami isti'arah tamsiliyah itu peribahasa dalam bahasa Arab. Ini contoh isti'arah tamsiliyah. Yang pertama iaitu anta tarkumu alal ma'. Maksud dia engkau melukis di atas permukaan air. Itu maksud yang majaziah, maksud hakiki dia seseorang tu melakukan perkara yang mustahil untuk dicapai ataupun sesuatu perkara yang tidak mendatangkan hasil. Yang seterusnya ialah contoh dia qabla rima tumla'ul kana'in. Maksud dia sebelum mana penuhkan bekas anak panah lah dulu. Peribahasa ni dia sama dengan peribahasa bahasa Melayu iaitu sediakan payung sebelum hujan. Yang mana maksud hakiki dia sebelum kita nak membina satu rumah tu kita perlu ada bahan-bahan dia seperti tiang, batu bata, simen, pasir, apa itulah. Contoh seterusnya ialah ala saifu ila qirabati wa halal laisu mani'a ghabah. Maksud dia pedang itu telah kembali ke sarungnya dan singa itu menempati sarangnya di hutan. Dalam ayat di atas, semua kalimah ini adalah kalimah majazi dan diibaratkan seperti seorang mujahid yang pulang ke negerinya setelah bermusafir. Kerana apabila seorang lelaki yang telah selesai kerja kembali ke negaranya, bukanlah pedang yang hakiki yang kembali ke sarungnya dan bukan singa yang menduduki semula sarangnya. Maka kedua-dua kalimah tersebut tidak digunakan dalam erti kata yang sebenarnya. Maka kedua-dua kalimah tersebut adalah majaz. Hubungan antara dua makna hakiki dan majazi adalah musyabahah, iaitu unsur persamaan kerana keadaan seorang pergi jauh dari negaranya untuk bekerja keras dan pulang ke negaranya setelah lama berjuang, diibaratkan seperti pedang yang terhunus dari sarungnya untuk berperang dan setelah mendapat kemenangan dia akan kembali ke sarungnya. Begitu juga singa yang menduduki sarangnya. Iaitu contoh isti'arah tamsiliyah dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Isti'arah tamsiliyah di sini adalah la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Dalam contoh ni dia menyerupakan maksud dia yang sebenarnya janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Itu maksud majaznya. Maksud yang sebenarnya tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Baik. Okey, isti'arah tamthiliyah ni sebagaimana tashbih tamthil lagi itulah. Dia bukan kalau isti'arah tadi Al-Zulumat, An-Nur, Al-Asad, tapi ini bukan satu objek. Ini sebagaimana kata sahabat kita tadi lah, dia satu keadaan. Macam saya beri contoh tashbih dulu. Dia tu seperti orang bina rumah, kemudian dia rombak rumah, lepas tu dia bina balik. Ada satu senario, bukan satu objek. Seperti singa, seperti kegelapan, seperti cahaya. Kepalanya disinari uban. Uban seperti cahaya lah. Tapi di sini dia hal. Begitu juga macam tengok dalam ayat orang yang diberi amanah Taurat tapi dia mengabaikannya, seumpama kaldai yang dia tak kaldai saja, yang awak seperti orang yang melukis apa? Dia tak kata awak seperti pelukis.
Tapi awak seperti orang yang melukis ini. Jadi dia bagi satu senario, itulah tamthil. Secara mudah dia ialah isti'arah yang menggunakan keadaan, gambaran keadaan untuk menyampaikan isti'arah. So saya rasa sudah panjang dah bagi kumpulan 5 ini. Jadi saya kira setakat ni dulu untuk pembentangan kumpulan 5 ya. Nashkuru ila majmu'ati al-khamisah ala husni taqdimihim. Dan saya harap orang-orang lain yang semua dapat beri baca balik nota dan tengok contoh-contoh. Kita nak faham daripada takdim ini konsep dia. Nak faham konsep. Bila awak faham konsep, senang nak faham contoh. Jadi penerangan yang dibuat oleh kawan kita tadi, kumpulan 5, membantu ya, menyampaikan konsep dengan jelas. Menyampaikan konsepnya dengan jelas. Okay. Itu isti'arah. Majaz lughawi, ada isti'arah dan juga ada majaz mursal. So saya nak masuk jenis kedua. Majaz lughawi, iaitu majaz mursal. Cuba kita tengok majaz mursal. Saya share dalam slide majaz mursal. Saya nak pergi cepat-cepat. Okey, majaz mursal. Majaz mursal ialah kalimat ustu'milat fi ghairi makna hal asli. Dia bukan guna macam isti'arah juga. Dia tak guna makna asli macam isti'arah. Dua-dua ni majaz lughawi. Sebab majaz lughawi ialah majaz yang keluar daripada makna asli. Majaz akli tak terkeluar. Dia majaz akli ni makna hakiki. Majaz akli makna hakiki. Majaz lughawi makna terkeluar daripada makna kamus. Antara majaz lughawi, isti'arah dan juga majaz mursal. Kita dah belajar tadi isti'arah bukan makna hakiki. Majaz mursal juga bukan makna hakiki. Jadi kalimah yang digunakan bukan pada tempatnya sebagaimana dalam kamus, tapi alaqah dia ghairu musyabahah. Isti'arah tadi ada persamaan. Yang ni tak guna makna hakiki. Dia guna perkataan lain untuk menunjukkan makna lain. Tapi tidak ada hubungan persamaan. Tadi Ali seperti singa. Nampak ada persamaan. Rambut disinari dengan uban. Disinari tu macam cahaya lah. Rambut seperti cahaya. Ada persamaan. Okey. Tapi ada qarina mani'an min iradah ma'nal asli. Beza majaz mursal dengan isti'arah, alaqah dia. Tidak ada persamaan. Contoh, okey. Contoh majaz mursal seperti firman Allah Ta'ala. Nampak tak dalam slide ni? Nampak Nampak Ustaz. Contoh yang kerap kita jumpa ni. Tanyalah kampung yang kita duduk ni. Tanyalah kampung yang kita duduk ni. Dalam bab ijaz dulu kita belajar dah. Ijaz dengan hazaf. Dihazaf mudhaf. Sepatutnya tanyalah penduduk kampung. Ahlul qaryah. Ini digunakan tanyalah kampung. Jadi terkeluar daripada makna asal. Sebab dimaksudkan di sini bukan kampung tapi ahli. Kita tak tanya kampung. Ya, kita tak tanya kampung. Tak mungkin kita boleh tanya kampung. Qarina mani'ah. Pasal kampung tak bercakap. Macam mana kita nak bertanya? Itu qarina mani'ah. Yang dikehendakinya tanya ahli kampung. Kami menternak. Kami menternak ataupun kami memelihara hujan. Al-ghaith ialah hujan yang membawa rezeki. Al-matar hujan sama ada membawa bencana ataupun membawa rezeki. Tapi kalau kata al-ghaith hanya untuk matar ya'ti birrizq. Matar yang membawa rezeki. Kami memelihara hujan. Sedangkan dia memelihara kambing. Dia memelihara ayam itik. Dia juga menanam. Kalau di sini menanam tanaman. Tapi dia sebut
hujan, yang membawa rezeki. Sebab apa? Sebenarnya kami memelihara tanaman, kami memelihara ternakan, tapi disebut hujan. Sebab apa? Ada alaqah dia, nanti kita akan belajar. Tapi ayat ni betul. Dia nak puji hujan. Apa yang dipelihara tu hasil daripada hujan, sebab hujan. Saya meminum air Furat. Saya meminum air sungai Furat. Kita tak minum air sungai semua sekali. Jadi ini makna majazi. Kita minum sebahagian sahaja. Macam saya tinggal di Kuala Terengganu. Sebenarnya saya tak tinggal keseluruhan Kuala Terengganu, sebahagian sahaja. Jadi ada alaqah. Ada hubungan, ya, hubungan. Jadi kita belajar dalam ayat-ayat yang di atas tadi ada alaqah yang banyak. Alaqah boleh guna perkataan yang terkeluar daripada maksud asal. Kita kata saya bertanya kampung. Macam kita pun kadang-kadang kita kata macam kelas berbincang, ahli kelas berbincang. Kita nak buat trik ke Langkawi. Setuju tak? Lepas tu awak pun kata ini kena tanya kelas. Biasa kan? Ini kena tanya kelas lah. Sebenarnya kena tanya ahli kelas. Kenapa tidak, kenapa boleh diguna bahasa macam ni? Dia ada hubungan. Okey. Majaz mursal ni kita banyak belajar tentang hubungan lah. Hubungan. Kulliyah. Maknanya kenapa kita sebut perkataan tu? Sebab dia keseluruhan. Keseluruhan. Sebut keseluruhan tapi yang dikehendaki ialah sebahagian. Yang sebut keseluruhan. Seperti dalam firman Allah, mereka menjadikan jari mereka ke dalam, maknanya mereka memasukkanlah di situ, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga pasal takut buruh. Sebab buruh tu kuat, petir tu kuat, petir tu kuat, dia takut mati, dia kerana ketakutan dia sumbat telinga dengan jari. Sebenarnya kita tak sumbat telinga dengan jari kan, hujung jari. Mana boleh sumbat telinga dengan semua jari. Dengan semua jari. Jadi ini ialah makna majaz. Majaz mursal. Disebut keseluruhan tapi yang dikehendaki sebahagian. Macam begitu juga. Saya daripada Terengganu. Sebenarnya saya daripada sebahagian negeri Terengganu. Begitu juga Muhammad Lutfi Zuhdi dari Indonesia. Sebenarnya dia dari kampung dia lah. Yang kampung dia tu tempat yang tertentu. Dia bukan dari Indonesia sepenuhnya. Tapi boleh. Kenapa? Kerana apa hubungan lafaz ini? Ini lafaz kul. Ini lafaz keseluruhan yang dikehendaki sebahagian. Ada juga hubungan sebahagian tapi disebut sebahagian tapi dikehendaki keseluruhan. Contohnya Al-Islam yahutsu ala tahririr riqab. Islam menyeru kepada membebaskan belenggu leher. Dulu hamba kan dibelenggu kat leher, diletak belenggu besi di leher. Hamba-hamba. Jadi Islam menyeru ke arah membebaskan belenggu di leher. Tapi sebenarnya yang dikehendaki membebaskan keseluruhan hamba itu, bukan hanya di leher sahaja tapi disebut sebahagian tapi dikehendaki keseluruhan. Begitu juga ayat saya menghantar arsaltul uyuna, saya menghantar mata-mata litatallu'i ala ahwalil aduwi, saya menghantar mata-mata untuk memerhati keadaan musuh. Jadi yang saya hantar bukanlah mata sahaja, saya hantar keseluruhan anggota lah. Satu orang, dua orang, tiga orang, keseluruhan orang lah. Tapi disebut mata. Sebab apa? Mata yang paling berperanan. Jadi ini ialah makna majazi dalam bentuk majaz mursal. Disebut sebahagian tapi dikehendaki keseluruhan. Okey.
Contoh lagi alaqah sebab. Sebab makan binatang ternakan. Binatang ternakan makan apa? Al-ghaith, makan hujan. Sebenarnya dia makan rumput. An-nabat, dia makan tumbuh-tumbuhan. Binatang ternakan itu memakan tumbuhan. Tapi disebut al-ghaith. Binatang ternakan itu memakan hujan. Hujan yang membawa rezeki. Jadi dia nak puji hujan tu. Sebab tu disebut al-ghaith. Boleh. Macam mana? Kalau orang jahil akan kata ayat ni salah. Macam mana ternakan makan hujan? Mana boleh ternakan makan hujan? Tapi ayat ni betul. Orang jahil tentang balaghah dia kata salah. Sebenarnya boleh. Ini makna majazi. Dia banyak dalam bahasa kita yang kita guna makna majazi, dan kalau orang tak tahu tentang bahasa, dia kata bahasa kita salah dari sudut makna. Okay. Boleh ya. Sebab apa boleh? Kerana apa kaitan al-ghaith dengan maksud yang ingin dikatakan? Yang ingin dikatakan ialah binatang ternakan, binatang peliharaan itu memakan tanaman. Tapi kenapa disebut hujan untuk merujuk kepada tanaman? Kerana hujan itu merupakan penyebab kepada tumbuhnya tanaman. Jadi disebut sebab yang dikehendaki musabbab. Yang dikehendaki musabbab di sini. Wa urida minhu al-musabbab. Dia sebut sebab tapi dikehendaki musabbab. Begitu juga Ahmad yadu fulan indi. Hebat tangan si fulan di sisi saya. Hebat tangan si fulan di sisi saya. Kalau orang jahil kata, oh hebat macam mana tangan dia tu? Tangan dia cantik ke? Jari dia runcing ke? Kulit dia halus ke? Kalau orang jahil. Tapi di sini sebenarnya dia nak puji an-ni'mah, pemberian. Pemberian. Jadi dia kata hebat pemberian. Maksud dia nak kata hebat pemberian orang ni. Kan? Di sisi saya hebat pemberian orang ni. An-ni'mah. Jadi pemberian tu sebab yang boleh berlaku pemberian tu kerana ada tangan. Dia ada tangan, dia boleh beri. Jadi sebut sebab yang dikehendaki musabbab dia, iaitu pemberian. Bukan tangan. Ada juga disebut akibat dia. Tapi dikehendaki sebab. Seperti kami turunkan kepada kamu dari langit akan rezeki. Kami turunkan kepada kamu dari langit akan rezeki. Ada ke turun ayam, ada ke turun pizza, ada ke turun coklat daripada langit, ada ke turun nasi? Tidak. Tak turun rezeki dari langit. Yang turun ialah air. Al-ghaith, hujan yang membawa rezeki. Jadi kenapa ayat ni sebut turun rezeki? Untuk menunjukkan, untuk menyebut rezeki tu. Nak highlight rezeki lah, nak highlight musabbab. Tapi sebenarnya yang turun ialah hujan yang membawa rezeki, al-ghaith. Tapi disebut musabbab, boleh ya. Boleh disebut musabbab, tapi yang dikehendaki ialah sebab dia, iaitu air hujan. Kenapa? Nak puji rezeki tu. Okey, nak highlight kalimah rezeki. Dan juga wahai Bani Adam, telah kami turunkan kepada kamu pakaian libas, pakaian ya. Jadi pakaian ni kan dibuat daripada nabatat, daripada tumbuh-tumbuhan. Yang kita pakai ni, pakaian kita semua ni hasil daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan tak turun pakaian, Tuhan turun air. Air inilah yang menumbuhkan tanaman, pokok-pokok. Jadi tumbuh-tumbuhan, daripada tumbuh-tumbuhan itulah dibuat pakaian. Jadi orang jahil akan kata ayat ini salah. Macam mana boleh turun pakaian? Jadi nampak orang jahil lah. Orang yang jahil. Jadi
kena hati-hati nak kata ayat tu betul ke salah, kena hati-hati. Kena tengok dari berbagai sudut. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Mahalliyah. Alaqah dia, kaitan dia kenapa disebut perkataan ini, tidak disebut perkataan asal. Apa kaitan? Kaitan dia sebab ini menjadi tempat dia. Seperti tanyalah kampung. Sebab kampung tu menjadi tempat duduk ahli dia. Tanya kelas. Saya tak tahu. Kalau tanya kita kan, awak rasa macam mana? Saya tak tahu. Baik tanya kelas. Sebenarnya tanya ahli kelas. Tapi kenapa boleh kata tanya kelas? Sedangkan kelas tu tak boleh bercakap-cakap. Jadi kita menyebut tempat ahli tu. Tempat orang-orang yang berkaitan. Kelas kita. Contoh yang kedua, telah memutuskan majlis keamanan. Majlis keamanan akan demikian. Telah memutuskan majlis keamanan. Macam jawatan kuasa juga. Jawatan kuasa telah memutuskan. Sebenarnya jawatan kuasa, nama jawatan kuasa. Jawatan kuasa kebajikan contohnya. Jawatan kuasa kebajikan pelajar telah memutuskan bantuan mangsa banjir. Jadi jawatan kuasa nama. Yang buat keputusan tu ialah ahli jawatan kuasa. Tapi kita guna jawatan kuasa telah memutuskan. Sebab apa? Menggunakan kaedah balaghah. Majaz mursal. Kita sebut tempat yang kita kehendaki ialah ahli dia. Dan ada juga majaz mursal menggunakan hal. Dalam Quran banyak juga yang dikehendaki mahal, tempat, tapi disebutkan hal. Seperti firman Allah, maka di dalam rahmat Allah mereka kekal. Maka kekallah mereka di dalam rahmat Allah. Maksudnya kekallah mereka dalam syurga. Nama tempat tu syurga. Tapi keadaan syurga sentiasa mendapat rahmat Allah. Jadi disebut hal. Maka mereka kekal di dalam rahmat Allah. Sebenarnya maksud maka mereka kekal di dalam syurga. Tapi kenapa tak sebut syurga? Sebut rahmat Allah boleh. Boleh. Kita tak sebut tempat tapi kita sebut hal dia. Nak pergi mana? Saya nak pergi tempat aman. Sebenarnya saya nak pergi tempat yang penuh kedamaian. Sebenarnya dia nak pergi ke mana? Mungkin dia nak pergi ke Langkawi contohnya. Dia rasa Langkawi tu dia tak sebut tempat. Dia nak pergi Langkawi. Orang tanya nak pergi mana? Saya nak pergi tempat yang penuh keamanan dan ketenangan. Kita tak duduk pun dalam ketenangan. Kita tak duduk dalam ketenangan. Kita duduk pada tempat. Kita pergi melawat satu tempat. Nama tempat tu apa? Kena sebut nama tempat. Tapi boleh. Boleh. Saya nak pergi tempat relax. Saya nak pergi tempat yang penuh dengan kerehatan. Sebenarnya nak pergi Langkawi. Dia nak pergi Langkawi tapi dia sebut tempat kerehatan. Jadi dia sebut hal. Boleh ya. Tak sebut tempat, sebut hal. Tapi yang dikehendaki ialah tempat. Boleh. Apa alaqah? Alaqah hal. Begitu juga orang-orang baik. Contoh nombor 2 kan. Sesungguhnya orang-orang yang baik ini di dalam kenikmatan. Sebenarnya di dalam syurga. Sebab hal dalam syurga semua nikmat. Jadi sebut hal. Dia kehendaki syurga. Okay. Seterusnya. Bi'tibar makanah. Bi'tibar makanah. Dalam Quran, berilah anak-anak yatim ini akan harta mereka. Anak yatim bila dia masa dia kecil. Anak yatim ni ialah daripada lahir sampai ada sampai balik, ada kata sampai umur 17 tahun, tengok mahkamah tempat yang berkenaan. Ada sampai umur 17 tahun. Selepas dia dewasa, dia kena diberi harta mereka. Masa dia kecil, dia tak pandai nak mengurus, maka perlu ada pemegang amanah untuk mengawal harta dia. Bila anak yatim ini dah besar, dah dewasa, dia tidak lagi menjadi
berstatus anak yatim. Kita tak panggil anak yatim dah. Macam saya, bapa sudah meninggal, saya tak boleh kata kesianlah saya anak yatim. Tak. Masa orang tua dah. Anak yatim ni ialah kanak-kanak. Sehingga umur balik dan sehingga boleh takbir urusan dia sendiri. Lepas pada tu, dia tidak berstatus anak yatim lagi. Jadi dalam Quran kata, berilah anak-anak yatim ini harta mereka. Supaya dia boleh menguruskan dengan sendiri harta dia. Jadi, anak yatim, kenapa kata anak yatim? Sedangkan dia dah dewasa. Sebab boleh bi'tibar makana, berdasarkan apa status dia sebelum ini. Apa status dia sebelum ini. Contoh yang kedua. Orang tanya, minum apa tu? Ni saya tengah rasa biji kopi ni. Saya tengah rasa biji kopi. Sedangkan saya tengah rasa air kopi. Tapi disebut biji kopi. Kenapa? Boleh. Sebab apa? Sebab berdasarkan apa yang sebelum ini. Tapi kita ada mesej lah. Kita ada sebab kita sendiri. Kenapa kita sebut yang selepas, yang apa yang status sebelum ni? Kenapa tak sebut status sekarang? Sebab kita nak highlight macam tadi, berilah anak-anak yatim itu harta mereka. Sedangkan orang tu bila beri harta, masa tu dia tak berstatus anak yatim dah. Tapi kenapa? Kerana Allah nak highlight anak yatim. Kena jaga. Dia harta dia ada pemegang amanah. Bila selesai je tugas, beri balik kepada mereka. Nak putus anak yatim. Supaya jangan ambil mudah. Begitu juga saya minum biji kopi ni. Nak tengok sedap tak? Jadi kita nak highlight biji kopi. Buat apa tu? Ni minum biji kopi ni. Minum biji kopi. Sedangkan kita tak minum biji kopi. Kita minum air kopi yang telah dikisar. Jadi soalannya bila kita kata saya minum biji kopi ni. Soalannya kita nak highlight biji kopi. Sedang buat apa? Saya sedang nak menilai biji kopi ni bagus ke tak bagus. Kalau bagus saya nak tanam lagi. Kalau tak bagus, saya tak nak tanam dah. Saya nak tanam jenis lain. Baik. Ada juga kita sebut apa yang akan datang. Tak berlaku lagi tapi kita sebut apa yang akan datang. Ini banyak juga. Boleh. Macam awak ada kawan, dia itu rajin berusaha dan dia itu minat berniaga. Awak pun wahai usahawan berjaya. Dia rajin, dia minat berniaga tapi belum jadi usahawan lagi. Awak boleh panggil dia wahai usahawan yang berjaya. Wahai jutawan. Boleh. Tiba masa pun berdasarkan apa yang awak rasa dia di masa akan datang. Awak tengok seorang kawan awak ni rajin belajar. Lepas belajar. Buat master. PhD tak buat lagi ni. PhD tak buat lagi. Sudah BA buat master. Masa buat master tu fikir nak buat PhD pula. Tapi tak selesai lagi. Awak boleh panggil dia. Doktor, apa khabar doktor? Dia tak selesai PhD lagi. Orang yang selesai PhD, kita boleh panggil dia doktor. Doktor falsafah lah. Dia tak selesai lagi. Tapi kenapa boleh? Bi'tibar ma sayakun. Berdasarkan apa yang akan berlaku. Untuk puji dia lah. Berdasarkan apa yang berlaku. Dalam Quran ada. Mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang yang jahat lagi kufur. Ada ke anak lahir tiba-tiba jahat dan kufur? Tidak. Tapi kenapa ayat ni? Mereka tidak melahirkan anak-anak kecuali jahat dan kufur. Berdasarkan anak-anak mereka di masa akan datang. Jadi boleh sebut, boleh panggil, boleh label seseorang dengan sesuatu yang akan berlaku di masa depan. Berdasarkan apa yang kita yakini. Boleh. Ya? Apa yang berlaku fil mustaqbal. Bi'tibar ma sayakun juga dalam firman Allah dalam surah Yusuf ya. Aku melihat, aku mendapati dalam mimpiku ini aku memerah arak. Aku memerah arak.
memerah Arab. Sedangkan sebenarnya memerah anggur untuk mendapatkan air perahannya. Kemudian air perahan itu diperam. Dalam tempoh tertentu, air perahan itu akan menjadi cuka, kemudian akan menjadi arak. Tapi disebutkan aku memerah arak boleh berdasarkan apa yang akan berlaku di masa akan datang. Jadi itulah majaz mursal. Majaz mursal kita boleh guna bahasa kiasan menggunakan perkataan yang di luar makna kamus. Kalau ayat ni luar makna kamus, tapi kenapa kita guna perkataan lain? Dia tidak ada alaqah musyabahat. Dia tidak ada perumpamaan. Tidak ada elemen persamaan. Tapi boleh digunakan. Kenapa? Kerana dia ada hubungan. Hubungan sama ada hubungan. Dia ini kuliah ataupun dia ini juz'iyah. Sebut penuh tapi dikehendaki sebahagian. Ataupun alaqah sebahagian yang dikehendaki penuh, ataupun dia merupakan sebab, ataupun dia merupakan musabbab iaitu akibatnya, ataupun dia merupakan tempat, ataupun dia merupakan keadaan, ataupun dia merupakan apa yang pernah berlaku, ataupun apa yang akan berlaku. Itulah majaz mursal. Dia tak payah. Tajuk majaz mursal tak sukar. Seronok kita belajar. Banyak dalam Quran dan banyak dalam perkataan kita seharian. Banyak juga dalam bahasa Melayu ya, majaz mursal. Baik, kita masuk majaz akli. Majaz akli ni bukan maksud dia maksud hakiki dah. Yusnad al-fa'l atau ma fi ma'nahu. Atau ma fi ma'nahu kal masdar, isim fa'il, isim maf'ul ila ghairi dhalik ila ma huwa lahu fil haqiqah. Dia bukan makna pinjaman, dia makna hakikah. Tapi akal membuat takwilan. Akal kita membuat takwilan. Sebagai contoh ya. Salal ma' fil wadi. Mengalir air di terusan. Fadal ma' fil ka'si. Tumpah air daripada gelas. Fatimah berpuasa hari ini. Muhammad mendirikan malamnya. Tumbuh bakal fi fasli rabi'. Baik. Jadi kalau kita nak tukar jadi majaz akli, salal wadi. Terusan itu mengalir. Yang sebenarnya yang mengalir air kan. Dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5 di atas itu, yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ni ialah ayat penuh. Ini ayat penuh. Inilah dipanggil majaz. Yang bawah ni majaz akli. Makna hakiki. Mengalir terusan. Mengalir makna hakiki. Terusan. Memang terusan tu mengalir. Tapi sebenarnya yang mengalir ialah air. Tumpah cawan tu. Sebenarnya air dalam cawan tu yang tumpah. Berpuasa harinya. Fatimah yang berpuasa. Tapi kita kata hari ni harinya berpuasa. Hari ni hari puasa. Hari berpuasa. Malam berdiri. Ambatat ar-rabi' al-baqal. Jadi ini majaz akli. Kita tengok contoh-contoh. Dia juga ada alaqah. Kalimah tak terkeluar daripada makna bahasa. Tak terkeluar. Kalimah tak terkeluar daripada makna bahasa. Tapi dia macam diringkaskan juga ni ya. Okey. Majaz akli, tengok. Alaqah dia juga ada alaqah. Alaqah dari sudut masa ya. Dan malam apabila saja yaskun. Malam apabila sunyi. Sebenarnya malam tu
tak sunyi pun, malam tetap malam lah. Yang sunyi manusia ni. Harakatin nas. Harakatin nas. Tapi boleh kita kata malam yang sunyi. Jalan yang sibuk. Jalan yang sibuk. Betul ke jalan yang sibuk? Betul ke jalan yang... Jalan tu ke sibuk? Jalan tu ke yang jam? Tak. Kenderaan atas jalan yang jam kan? Tapi kalau jalan yang sibuk itu alaqah dia makaniyah, bukan zamaniyah. Ini zamaniyah, zaman. Alaqah dia, kenapa disebut macam ni? Sebab apa kaitan? Nak kaitkan yang sunyi itu disebutkan di sini malam yang sunyi. Alaqah zamaniyah. Bila malam, orang pun tak keluar rumah. Naharuz zaid sa'im walailuhu qa'im. Siang hari bagi Zahid, siang harinya berpuasa. Malam dia bersemayang. Malam tu pula yang bersemayang. Siang tu yang berpuasa. Sebenarnya Az-Zahid itu. Tapi kenapa disebut siang yang berpuasa, malam yang berqiyamul lail? Sebab zaman. Sempena masa tu. Sempena masa malam ni manusia tak bergerak dah. Jadi sunyi daripada harakatin nas, gerakan manusia. Okay, itu alaqah zamaniyah. Yang kedua, ada juga majaz akli dalam bentuk makaniyah. Macam tadilah, jalan yang sibuk. Sebenarnya yang sibuk bukan jalan. Yang sibuk ialah kenderaan. Tapi kenapa kata jalan yang sibuk? Sebab tempat. Jalan itu tempatnya. Dan kami jadikan dalam ayat ni kan, kami jadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah mereka. Sungai yang mengalir. Yang mengalir sebenarnya bukan sungai. Yang mengalir air sungai. Yang mengalir air sungai. Tapi kenapa disebut sungai? Kerana air itu duduk tempat sungai. Duduk dalam sungai. Kami pergi ke kebun nyanyian. Kami pergi ke kebun nyanyian. Hadikatil ghina. Kami pergi ke kebun nyanyian. Ghina ini diambil daripada nyanyian burung kan. Kami pergi ke kebun nyanyian. Kebun tak menyanyi. Yang menyanyi ialah burung. Jadi kenapa disebut kebun? Sebab di sinilah berlakunya tempat nyanyian itu. Tempat burung tu menyanyi. Ada juga disebut maf'uliyah. Sebenarnya dia jadi maf'ul. Maf'ul. Adalah rumah itu amiran. Diimarahkan. Dan adalah bilik-biliknya bercahaya. Adalah rumah itu diimarahkan dan bilik-biliknya bercahaya. Dia kata yang imarah tu bukan rumah. Rumah itu diimarahkan bi ghairihi wal hujrah. Bilik itu bukan bilik itu bercahaya. Kerana bil haqiqah al-amru innama taqa alaiha fi hadzal mudha'ah. Dia duduk pada maf'ul. Fahya li hadhihi mudha'ah. Idzan fa fi kulli min amir wa mudhi'ah majaz aqli alaqatuhu maf'uliyah. Dia yang kena. Yang kena imarah. Adalah rumah ini diimarahkan dan adalah bilik-biliknya bercahaya. Sebenarnya bukan bilik tu bercahaya, lampu yang bercahaya. Tapi yang kena cahaya bilik. Yang mengimarah orang yang duduk dalam rumah ni. Amiran ni. Sebenarnya dia ma'muran. Tapi dia guna amiran. Diimarahkan. Sebenarnya amiran yang mengimarahkan. Yang mengimarahkan. Adalah rumah itu yang mengimarahkan dan juga bilik-bilik itu yang menyinari.
Sebenarnya bukan dia yang menyinari, amiran, tapi yang dia kena maf'ul, jadi maf'ul. Fa'iliyah, apa kaitan dia? Dia fa'iliyah. Fa'iliyah ini. Sesungguhnya janji dia ni akan didatangkan. Tetapi sebenarnya janji dia ni akan datang. Makti isim maf'ul. Tapi dikehendaki isim fa'il, iaitu ati, akan datang. Maknanya sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada mereka akan datang. Dia ni isim maf'ul, tapi sebenarnya yang dikehendaki ialah akan datang, ati. Masdariyah, kaumku akan mengingatiku apabila jadda jadduhum. Apabila jadda jadduhum. Jadda ni macam bersangatan kesungguhan mereka. Jadda jadduhum. Mereka akan ingat, kaumku ini akan ingat padaku apabila bersangatan jadduhum, kesungguhan mereka. Wa fil laili dhuluma yaftaqidur badr. Dalam malam yang gelita, manusia mencari bulan purnama. Ini bila dalam susah baru cari, ya. Bila dalam keadaan susah baru cari. Sebagaimana malam yang gelap, orang mencari bulan purnama. Jadi dia kata, ayat dia di sini, jadda jadduhum, bila bersangat. Ya. Dan kalau tengok ada berapa tajuk lagi. Kita dah belajar majaz mursal dan majaz amil. InsyaAllah di masa akan datang kita akan belajar al-kinayah, muhassinat lafziyah, muhassinat ma'nawiyah. Kita ada 3 tajuk lagi. Kinayah masih di bawah ilmu bayan. Kemudian kita akan masuk ilmu badi', muhassinat lafziyah, muhassinat ma'nawiyah. Ilmu bayan ni ialah untuk
menyampaikan makna menggunakan kejelasan yang berbagai-bagai. Kan bila kata perumpamaan, kejelasannya tak direct lah, bahasa menggunakan bahasa yang tidak direct. Menyampaikan makna dengan pelbagai teknik. Nak guna tashbih ke, nak guna isti'arah ke, nak guna kinayah. Tidak menyampaikan makna dengan direct. Itu makna bayan. Kita nak menyampaikan makna bukan secara direct. Menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Tashbih ke, isti'arah ke, kinayah ke. Kalau ma'ani, cara nak menyampaikan makna sesuai dengan keadaan. Nak guna bahasa yang panjang ke, bahasa yang pendek ke, bahasa yang ada taukid ke, tak ada taukid ke, itu. Ya, itu ilmu ma'ani. Ilmu bayan, cara kita nak menyampaikan makna secara tidak direct. Muhammad seumpama, kita ada tashbih, ada, kita guna teknik-teknik dalam penyampaian makna tu. Okay. Kemudian ilmu badik, kita nak menghiasi makna ataupun menghiasi lafaz dengan teknik-tekniknya. So saya rasa sampai sini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi di masa akan datang. Dan saya